Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak murid cikgu yang cikgu kasihi. Semoga anak-anak murid semua sihat walafiat bersama keluarga tercinta. Baik, kita akan sambung pembelajaran kita dengan permulaan dengan video. Apa yang kamu dapat perhatikan dalam video ni adalah berkenaan dengan ais, di mana berlakunya pencairan dan membuatkan perubahan di muka bumi. Ini adalah pada zaman keadaan sekarang. Tengok tarikh ini ditulis tahun 2009. Ini adalah di Laut Arktik, iaitu di Kutub Utara. Ini menunjukkan perubahan daripada tahun 2011 hinggalah tahun 2018. Boleh dapat melihat bahawa visual ini menunjukkan dengan berlakunya pencairan air batu membuatkan perubahan pada bentuk bumi. Kalau kamu perasan, disebabkan ais di situ menggembang dan menjadi kering balik disebabkan perubahan musim, di mana bila musim sejuk dia jadi beku balik, bila musim panas jadi macam ni. Ini kamu dapat lihat perbezaannya. Pada tahun 1984 keadaan Kutub Utara sangatlah luas, dan apabila tahun 2016 Kutub Utara semakin mengecil. Dengan video yang cikgu terangkan tadi, nampak sangat jelas bahawa perubahan di zaman air batu akhir. Pada zaman dulu, tiada lagi lah teknologi seperti ini dapat menggambarkan visual yang betul-betul tepat. Akan tetapi ini sudah dapat menggambarkan pada murid-murid bahawa zaman air batu inilah merupakan perubahan dan kesan zaman air batu akhir. Jadi kita teruskan pembelajaran kita, mana kita akan belajar unit 5 zaman air batu, iaitu objektif pembelajarannya. Pada pembelajaran ini, murid akan dapat menerangkan perubahan zaman air batu akhir. Mari kita teruskan. Sebelum ni cikgu telah menerangkan peralihan zaman air batu dengan secara ringkas. Kali ini kita akan lebih mendalam, di mana peralihannya ia daripada perubahan dan ia beralih kepada kesan. Mari kita lihat perubahan yang pertama, di mana perubahan ini melibatkan perubahan bentuk muka bumi. Baik, apabila berlakunya suhu yang meningkat di bumi kita, ianya terus beralih kepada air mula menjadi cair. Air batu yang mula menjadi cair ini dipanggil sebagai proses penggelisiran, di mana cikgu telah menerangkan sebelum ini pada topik pelajaran yang lepas. Apabila ia berlaku proses penggelisiran, ianya akan menjadikan air tersebut melimpah ke kawasan yang rendah sehingga membentuk sungai, tasik dan laut. Seterusnya perubahan kepada iklim. Apabila berakhirnya zaman air batu ini, iklim menjadi daripada sangat sejuk kepada sederhana sejuk. Ini membuatkan kita akan lebih selesa sebabkan tidak terlampau sejuk. Dan seterusnya, apa yang membuatkan laginya perubahan iklim? Disebabkan oleh sinaran matahari yang semakin memancar. Apabila sinaran matahari makin hangat memancar, ia terus menyebabkan berlaku pemanasan bumi akibat peningkatan suhu. Lihat pada seterusnya, di mana perubahan rupa bentuk fizikal bumi. Seperti kamu dapat lihat, video yang telah cikgu tunjukkan tadi dapat menunjukkan betapa perubahan bumi ini sangat ketara bila akhirnya zaman air batu. Di mana yang pertama adalah perubahan bentuk fizikal bumi, di mana apabila tiada ais, kita dapat lihat gunung, bukit yang jelas dan tanah rata. Sebelum ini hanya ditutupi dengan ais batu, tetapi apabila ianya sudah berakhir, kita akan dapat lihat dengan jelas. Dan seperti ini juga tebing laut yang kita dapat lihat sangat jelas. Apabila air laut sudah mencair, nampaklah tebing tanah yang sebenar, bukan lagi air batu.
Dan seterusnya, paras air laut juga meningkat sebabkan berlakunya pencairan ais tadi. Ianya meningkat sehingga 100 meter. Baik, kita beralih pula kepada kesan di mana bentuk fizikal bumi yang baru telah terjadi. Berlaku pembentukan tasik air tawar. Inilah kesan yang paling jelas daripada perubahan tersebut. Seterusnya, aliran sungai juga berubah daripada tempat tinggi ke tempat rendah di mana berlakunya turutan seperti tangga membuatkan air sungai itu dapat mengalir dengan lebih efisien. Kesan yang seterusnya pula adalah berlakunya kepupusan haiwan. Kepupusan haiwan berlaku akibat perubahan suhu yang daripada sangat sejuk dan mereka sangat biasa dalam keadaan itu, tiba-tiba cuaca jadi panas. Ini membuatkan mereka tidak biasa dan mereka mengalami kepupusan disebabkan badan mereka tidak sesuai apabila di suhu tersebut. Antaranya haiwan seperti yang telah dinyatakan pada pembelajaran lepas, iaitu harimau bertaring lengkung, sloth dan juga mammoth. Dan selain itu, banyak juga haiwan yang telah pupus. Tetapi yang kamu pelajari hanya 3 haiwan ini saja. Ini adalah ilustrasi yang cikgu tunjukkan antara haiwan-haiwan lain yang telah pupus. Kita teruskan. Kesan yang seterusnya pula ada melibatkan pertempatan manusia, di mana manusia bergerak keluar ke kawasan yang lebih panas. Manusia mula mencari tempat untuk membina penempatan yang baru. Melihat ilustrasi yang cikgu beri ini menunjukkan bahawa manusia keluar daripada tempat kesembunyiannya seperti gua atau sebagainya untuk mencari tempat yang lebih panas dan lebih selesa untuk mereka. Dan seterusnya juga mereka dapat membuat penempatan yang baru dan yang lebih selesa dan sesuai untuk mereka diami dengan selamat. Itu saja untuk tajuk kita kali ini, iaitu perubahan dan kesan zaman air batu akhir. Jadi cikgu telah memberi tugasan kepada kamu. Nanti cikgu telah membuat satu kuis, di mana kuis ini cikgu akan memberi link di dalam grup Telegram ataupun grup WhatsApp, dan kita akan berbincang sekiranya ada masalah. Apabila kuis ini telah selesai, seterusnya murid akan pergi ke lembaran kerja pula, di mana cikgu telah menyediakan lembaran ini untuk murid selesaikan. Bila siap, murid boleh terus PM kepada cikgu ataupun lebih baik terus kepada grup Telegram untuk kita berbincang di dalam kelas tersebut apa permasalahan yang boleh kita selesaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa di kelas dan waktu yang seterusnya.